oleh Ustaz Syamsul Debat, iaitu slot puncak dalam program Karnival Masjid Syamsul Debat Sedekah Membawa Berkah yang dianjurkan oleh Masjid Al-Ma'mur Faisal Malaysia Tempat pada hari ini. Alhamdulillah. Pihak majlis mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Syamsul Debat dan timnya ke Masjid Al-Ma'mur Faisal Malaysia Tempat. Semua bagaimana kita sekolah dengan Ustaz ke kami pada media. Saya rasa Ustaz Syamsul Debat ini tidak perlu dikenalkan lagi lah, seorang figura yang memang terkenal dalam yang bagi ilmunya dengan santai. Jadi ayat-ayat bukan minat Indonesia saja, termasuklah saya sendiri malah minat dua negara bersama juga minat dia dengan kami juga. Baiklah, mula majlis pada malam ini adalah kita sama-sama buka dengan kita berdebat. Baiklah, sebelum pergi kepada ceramah Syamsul Debat, majlis silakan dahulu Ustaz Abdul Hamid dari Masjid Al-Ma'mur untuk menyampaikan ucapan yang kedua. Majlis dengan selawat dan bersedia. dan sebagainya. Jadi kita sama-sama dapat lihat adalah pusat maksud. Jadi saya ini ada pelajar dan Ustaz ceramah dan ceramah. Jadi semua saya merancangkan satu kutipan jurnal wakaf infak untuk pembinaan konsep dapat ada satu konsep Masjid Al-Ma'mur satu yang kalau kita tengok selain saya sana pembinaan yang baru bina adalah untuk membina satu blok konsep dua unit. Jadi saya minta semua dari karya Asal Musliman bersama menyumbang demi menjadikan hasrat untuk menambah konsep yang ada. Jadi itu saja ucapan saya sebenarnya dan kita disediakan tamu-tamu ya. Kalau ada yang mengedarkan dan tamu-tamu nanti bukulah dalam untuk demi kita menjadikan hasil kita. Dan sebenarnya sama lah dengan tajuk kita pada malam ini, yaitu sedekah membawa barakah. Maka bersedekah, mudah-mudahan harta yang ada bersama barakah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Abdul Hamid yang telah disampaikan tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Majlis ini menyebut dengan hormat azimnya menyebut Ustaz Abdul Hamid untuk menyampaikan ceramah beliau. Tafadhal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan bertuan pengurusi acara, bagi tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, barisan NGO masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Dahan disekah tepian meranti, alur kuala arah ke hilir. Dalam bersedekah seikhlas hati, biar pahala selalu mengalir. Bila cerita tentang sedekah membawa berkah, sebenarnya apa yang kita faham tentang sedekah? Sedekah ini adalah pemberian, diberikan kepada orang-orang yang memerlukan atau bagi tujuan untuk kegunaan awam, umum, dan untuk manfaat bersama. Dan bila sebut sedekah, ada dua jenis sedekah. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah sunat yang kita bagi hari-hari, yang kita bagi macam biasa. Kalau kita nampak lalu tabungan kita bagi, itu sedekah sunat. Tetapi bila sebut sedekah wajib, itu adalah zakat. Zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan, zakat barang kemasnya, emas, perak, zakat simpanan dan sebagainya. Dan begitu juga ada satu jenis sedekah lagi, namanya wakaf. Wakaf ni maksudnya terhenti. Contohlah kalau kita dah umumkan kita nak buat wakaf pembinaan masjid, kita pun kutip, ramailah yang bagi, ramai yang bagi wakaf pembinaan masjid ni, ramai yang bagi. Bila dia bagi, katalah dapat harga, dapat kumpul, dapatlah 30,000 nak buat masjid, 130,000. Kemudian kita buatlah bina masjid. Memanglah bina masjid tak cukup 130,000. Katalah kita buat masjid kecilnya 120,000. Dah 120,000 ada balance 10,000, tetap tak boleh guna untuk tujuan lain sebab dah dimaksudkan untuk masjid. So buatlah apa-apa yang patut untuk masjid. So sebab niat orang pun wakaf untuk masjid, bukannya sedekah umum. Itu sedekah. Manakala berkat pula, apa maksud barakah? Ada orang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim, betul dah tu. Tapi barakah ini juga maksudnya, kalau berkat, orang cakap orang Johor buat balik lauk tu berkat, betul juga. Tapi bila sebut barakah, berkat, kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang hambanya, walaupun sedikit tapi berkembang, itu berkat. Contoh, kita bagi duit RM10, kita pun bawa keluarga pergi makan kat kedai, order nasi goreng kosong aja. Tengok-tengok tuan kedai tu bagi duit telur. Dia apalah sedekah telur, bagi air kosong tu dia letak pula air batu. Alang-alang ni ada air sirap, bagi pula sirap. Tadi minta air kosong dapat sirap. Macam tu lah, walaupun sikit tapi berkembang. Contoh, kita ada duit belanja nak bagi anak, RM1 aja bagi ke anak. Alah, RM1 aja boleh bagi ke anak. Dulu RM1 tu besar sangat. Dulu belanja sekolah 30 sen, 20 sen, 10 sen cukup. Zaman ayah anda bonda ni lagi pula. Dulu 2 sen, 3 sen aja, kan? Buku 5 sen aja, tu pun menangis, susah nak dapat. Yang sekarang RM1 budak ni, RM1 budak-budak sekarang, kan? Jadi dapat RM1 bagi dekat anak. Anak pula tak apalah mak, hari ni saya simpan dalam tabung aja. Kenapa pula? Kenapa tak nak belanja? Tak apalah, saya puasa je, saya puasa sunat. Hari Senin dia puasa sunat, Isnin Khamis. Itu maknanya dapat RM1. Tapi anak kita simpan, dia puasa pula. Lepas tu petang tu keluar keputusan peksa, dia dapat nombor 1 dalam kelas. Itu maksud ni, sikit tapi berkembang. Jadi itu dari segi definisi. Dalam satu riwayat dikisahkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha sedang berjalan di pasar, di tengah-tengah langkah dia berhenti, di depan matanya melihat seorang budak sedang ditawarkan oleh pemiliknya. Dulu dia jual hamba, budak ni jual. Jadi dengan perasaan hibah, Aisyah membeli budak tersebut.
Dia beli budak tersebut dan mengajaknya ke rumah, berpakaian lusuh dengan kulit hitam legam. Budak perempuan ini mengikuti Aisyah balik ke rumah. Sampai di rumah, Aisyah memperkenalkannya kepada Rasulullah SAW. Pada saat yang bersamaan, malaikat Jibril hadir menyampaikan berita kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, keluarkan budak itu dari rumahmu, sesungguhnya dia adalah ahli neraka, kata Jibril. Jadi mendengar hal tersebut, Rasulullah menyampaikan berita itu kepada Aisyah, bahawa kita tidak boleh menerima budak ini di rumah ini. Kita kena lepaskan dia pergi. Walaupun tak sampai hati, Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut dan membiarkannya pergi. Tapi sebelum pergi, isteri Rasulullah telah memberikan beberapa biji buah kurma untuk bekal dalam perjalanannya kalau dia keluar dari rumah, kan? Dalam perjalanannya, budak tersebut merasa lapar. Dia rasa lapar dan dia rasa penat sangat. Dah berjalan-jalan tak tahu nak pergi ke mana. Maka dia teringat kurma pemberian isteri Rasulullah SAW tadi. Maka dia makan. Dah baru nak makan ni, baru nak makan, datang pengemis fakir, datang meminta makanan daripadanya. Merasa hiba dengan pengemis tersebut, budak ini memberikan ke semua kurma yang tersisa pada pengemis itu. Ambillah semua itu, sebab dia kesian, kan? Walaupun ia masih berada dalam keadaan lapar. Tak lama setelah kejadian itu, Jibril kembali ke rumah Rasulullah SAW, menyampaikan wahyu untuk membawa budak itu. Rasulullah bawa balik budak itu balik semula ke rumah, kerana sedekah sudah menjadikan budak tersebut menuju pada syurga Allah. Nampak jadi makna kata nak jadi baik, tuan-tuan, selain daripada pergi masjid, sedekah. Masuk masjid, duduk tidur membuta belum tentu lagi baik. Tapi duduk hulu-hulu lah, nampak tabung jangan senyum ya, kan? Senyum betul lah, senyum tu sedekah, tapi tak ada faedah kat tabung tu, kan? Kata orang perempuan nak senyum kat suami, senyum dekat masyarakat gitu, kan? Jumpa kawan-kawan senyum. Tetapi dalam bab tabung, tolonglah isikan duit RM, ya, ringgit Malaysia. Tak dapat bagi RM1, bagi RM10. Tak dapat bagi RM10, bagi RM50. Tak dapat bagi RM50, bagi RM100. Kau tak dapat mana? Lurut dengan golang tangan, rantai mana yang ada, masuk dalam tu. Pandailah imam nak tolak kat kedai omeh dapat berapa. Ataupun letak handphone dalam tu, pandailah kita formatkan nanti jual dapat berapa, ya. Tahu ada orang tu dia berani, dia bagi cek kosong, dia dah siap sign dah, tinggal nak cashkan dia pihak masjid, bagi. Dia berani sebab dalam bank tinggal RM50 tu, dia berani, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah hebatnya sedekah yang kita keluarkan bagi orang lain. Walaupun hanya dengan sebiji buah tamar, ternyata dapat menjadikan kita sebagai orang yang layak menuju kepada syurga. Ingat tak, pernah kita dengar kan hadis tu, Nabi sebut kan, pisahkanlah diri kamu dengan api neraka walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Nampak tak? Walaupun hanya dengan sebiji buah tamar boleh memisahkan kita daripada neraka. Maksudnya apa? Sedekah yang ikhlas, kan? Jika kita niat sedekah, janganlah ditunda lagi, kerana sedekah tersebut banyak keberkatan yang akan kita perolehi. Sejajar dengan apa yang kita sebut pada hari ini tentang tajuk kita, sedekah membawa berkah, kan? Jadi kalau kita tengoklah kan, kalau kita tengok ada orang dia nak sedekah, nantilah ini masjid tak sedekah ni, besok aku kenalkan imam ni, besok aku boleh bagi. Malam tu ji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak sampai bagi, kan? Balik rumah tidur tak bangun-bangun lah, mati. Dah baca dah, kan? Mana kita tahu. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok, tiba-tiba dia jalan, bam, jatuh dalam lubang dalam, gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat mati dah ni, confirm mati punya. Langsung Jabatan Bomba dan Penyelamat tarik pakai tali. Ingat mati ni, sekali cek nadi ni ada lagi, hidup lagi ni.
Bila dia terjaga, wih hebat bang, hebat. Kenapa dia bangun? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh dalam lubang, tak mati. Jadi maknanya mati ni jangan ikut. Jadi malam ni jangan fikir okey ni, sempat lagi 100 tahun lagi. Jangan berangan tuan-tuan. Kan, kalau nak bagi sedekah, bagi malam ini. Faham tak? Bagi malam ni. Jangan tunda-tunda. Ada digambarkan dalam satu kitab lama, ada seorang tu dah masuk dalam kubur dah. Digambarkan dia masuk dalam kubur. Apa lapang pula kubur aku ni? Terkejut dia tengok kubur dia lapang. Tak adalah luas sangat, tapi lapang lah sikit. Dia kata, kenapa lapang sangat? Malaikat pun jawab, ada pernah sekali kau bersedekah dengan penuh ikhlas, kau memberikan RM1, $1 dinar, $1 dirham. Kau bagi RM1, itu sebab kau nak RM1 macam ni kuburku. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Tapi dah terlambat. Tuan-tuan, cuba tengok. Kadang-kadang kau cakap, alah bagi banyak buat apa? Apa pula buat apa? Macam-macam kita boleh buat. Tuan-tuan ingat ni apa? Tengok kapet ni. Sujud terbenam muka tu. Tengok kipas. Aircon pun tak ada lagi. Saja dia panggil aku, biar panas aku sebut benda ni. Kan? Tu ini buka tingkap tu, buka sliding tu. Kan? Tak apalah. YB Sahab pun dah datang. Cantik lah tu. Kan? Takkan tak faham kan? Kan? Apa sangat lah aircon kan? Macam tu kan? Tak adalah. YB Tuk Saha ni dia memang prihatin, insyaAllah. Insya Allah. Belum minta dia dah bagi. Tu yang mahal tu. Macam tu kan? InsyaAllah. Kan? Jadi macam-macam yang kita nak. Kita tengok kat luar sana, kita tengok homestay, kita tengok macam-macam. Sebab tadi AJK Masjid dah booking, sudah siap dah. Tahun depan bulan 5 Samsul debat, Samsul Rawau, 2 Samsul. Saya harap waktu saya datang, aircon dah ada, homestay dah siap. Macam tu. Faham? Patin buah. Setakat mihun tak payah lah. Kan? Macam tu kan. Jauh-jauh datang. Gua. Ya? Jadi beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sedekah. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 177. Menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu bukanlah satu kesempurnaan, tetapi sesungguhnya yang sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, dan membebaskan hamba sahaya, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Tengok, sedekah itu dipecahkan banyak. Nampak? Itulah dianggap sebagai kesempurnaan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi bagi sedekah, ya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 195. Dan berikanlah infak di jalan Allah, dan janganlah engkau menjauhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Kita nampak macam tak ada apa-apa, tuan-tuan. Pernah satu pegawai pejabat agama di Negeri Sembilan, entah macam mana satu hari datang satu ustaz, satu syekh daripada luar negara. Entah macam mana semua pegawai sibuk. Jadi dia suruh pegawai ni, kau layan dia sampailah dia nak balik pergi airport kan, kau layan dia. Dia pun bawa lah kawan tu, dia nak makan apa. Yang syekh ni pula kebetulan pandai pula order makanan Malaysia tu, ikan siakap 4 rasa. Pernah makan tak ikan siakap 4 rasa? Datin pernah makan? Datin ikan siakap 4 rasa pernah makan? Pernah makan? Memang tak pernah. Orang perempuan rasa 3 je. Rasa keempat waktu bayar nanti baru tahu lain macam rasa ni. Itu rasa keempat. Tu kan. Biasa Datuk bayar tu sebab dia tak rasa. Tak adalah. Tapi dia order ni, lepas dia order sayur ni, dia order ni, banyak, penuh meja tu. Kawan ni pegawai ni, pejabat agama ni yang menggantikan bos ni, tengah menung fikir ni, matilah aku dia kata. Dia memang pegawai baru bekerja, baru berapa bulan, duit tak berapa ada.
Dah bos suruh layan, dia layan lah. Matilah aku nak bayar ni sekarang. Dia kata macam tu. Nampak tak? Tapi lepas tu dia kata sekejap dia nak pergi bunding dengan token tu, dengan yang jaga kaunter tu, supaya mungkin dia bagi masa sikit, nanti dia akan ambil duit kat pejabat, dia akan bayar. Macam tu lah dia nak bunding. Dia tak nak malu depan share ni. Dia pun pergi sampai dekat kaunter ni yang pasal meja tu. Tak apa, dah ada orang bayar dah. Dah ada orang bayar. Dia punya lega berdarah balik muka dia. Nampak tak? Kita nampak benda tu tak ada apa-apa. Kita nampak benda tak ada apa-apa, tapi pada setengah orang, oh sangat bermakna. Pergi pasar malam, orang jual ni minyak wangi terbaik tuan-tuan. Minyak wangi ni kalau beli di luar negara biasanya harga RM650 tuan-tuan. Tetapi hari ni harganya bukan RM650. Hari ni 500 pun bukan tuan-tuan. Bagi rapat tuan-tuan, bukan 500. Hari ni harganya 300 pun bukan tuan-tuan. Orang nak makin ramai datang. 300 bukan tuan-tuan. Saya tak nak dia tuan-tuan 300. Hari ni RM100 pun bukan tuan-tuan. Wah, berapa ni? 100 pun bukan tuan-tuan. Hari ni saya jual harga terbaik tuan-tuan. RM50 pun bukan tuan-tuan. Nah, kau ni betul kan main ni tuan. RM50 pun bukan tuan-tuan. RM10 pun bukan tuan-tuan. RM10 pun bukan. Kau ni main-main ke betul ke tidak kan jual? RM10 pun bukan. RM5 pun bukan tuan-tuan. Hari ni harganya RM1 pun bukan tuan-tuan. Hari 10 sen pun bukan tuan-tuan. Hari ni harganya 1 sen saja tuan-tuan. Tapi dengan syarat mesti duit 1 sen sekeping. Masa tu semua macam ni rasanya. Masa tu lah baru kita sedar betapa bernilainya 1 sen tu tuan-tuan. Itu sebab saya kata kadang-kadang kita pandang benda tu kecil. Itu sebab Nabi sebut, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu, Allah. Nampaklah. Kita rasa isteri tu, nikmat isteri contoh, aduh menyampah aku dia ni kan, bersepah keluar main lawa lagi, tiup-tiup tudung kan. Sampai kat rumah dia buka tudung kembang-kembang tu, pakai baju binatang kan. Baju binatang tu dah seminggu dia pakai tu kan. Baru menyampah betul. Aku tengok bini aku ni, dia menyampah. Tetapi ditakdirkan malam tu isterinya tidur tercekik sudu, mati contoh. Esoknya isteri dah tak ada, baru tahu nilai isteri tu macam mana. Betapa susahnya tak ada isteri. Tak sampai seminggu dia kahwin lain tuan-tuan. Tak adalah nak beritahu. Nak beritahu nilai seseorang tu bila dah tak ada, baru kita tahu. Jadi tuan-tuan, begitu juga dekat dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Orang yang menginfakkan harta di waktu malam dan siang secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada berduka cita bagi mereka. Orang sedekah jarang berduka cita. Faham? Itu cerita dia. Dalam surah Ali Imran ayat 192 Allah Ta'ala beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Nak bagi-bagi yang kita gemar, yang kita suka, kita kena bagi. Lalu tabung kejap lagi, cek dalam poket yang ada duit RM5 dengan duit RM50. Bagi yang paling kita suka, bagi yang paling kita cinta. Zaf dia bagi RM5. Ustaz, saya tak suka RM50 ni, tu yang saya bagi RM5 ni. Dia kata, kau nak tipu siapa? RM50 kan tahu lah saya kerjakan dia Ustaz kan? Bagilah tuan-tuan, bagi yang kita suka. Tahukah kita bahawa amalan sedekah dapat menyeret pelakunya ke syurga? Alangkah mulianya sedekah yang diterima di sisi Allah. Dan Allah menerima sedekah dari tangan kanannya dan Allah melipat gandakan pahala untuk mereka. Maka alangkah bahagianya orang yang selalu mengerjakan amalan sedekah semasa hidupnya. Atas izin Allah, sedekah masukkan pelakunya ke syurganya dan menjadikan satu pintu untuk menuju ke syurga. Ada satu pintu khas untuk orang yang rajin bersedekah. Ya. Kadang-kadang orang perempuan pun sama. Bagi sedekah dengan kena ingat, bagi sedekah yang simple-simple. Bagi makan suami, sedekah. Suapkan anak makan, sedekah. Letak lauk, cubit, letak dalam pinggan anak, sedekah. Senyum memandang wajah suami dengan wajah menggembirakan, sedekah.
Sebenarnya ramai yang tak perasan benda tu. Tolong orang angkat barang, sedekah. Mengalihkan ranting batu kayu daripada tengah jalan, itu pun sedekah, kata Nabi. Dan Nabi kata, sedekah tidak pernah memiskinkan orang. Dan Nabi kata, tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. Saya ingat waktu saya dulu, waktu saya masuk ada satu pertandingan pidato. Masuk pertandingan pidato, alhamdulillah, ringkas cerita saya jadi juara dapat duit RM5,000 dan juga tiket umrah PH Travel. Masa tu saya berpidato depan Perdana Menteri masa tu, Pak Lah, Tun Abdul Ahmad Badawi. Tak macam mana menang, tuan. Kebetulan birthday mak saya langsung hadiahkan ke mak saya tiket umrah tu kat mak saya. Duit saya ambil. Kan? Adalah saya sedekahkan mak saya dapat pergi. Dulu umrah RM5,000 je. Dah pergi dah full package lah tu dulu. Sekarang tak dapat kan. Tapi hujung tahun ni sampai 10 ke 13,000. Musim sejuk hujung tahun dengan Samsul debat pula tu. Tuan-tuan, saja je bukan promote, lebih kurang betul kan. Jadi masa tu saya bagi hadiah kat mak saya. Lepas tu saya cakap apa? Ini aku sedekahkan mak aku. Aku besok nak pergi umrah. Saya belum pergi umrah lagi. Aku besok pergi umrah, aku cari duit aku sendiri dengan duit kerja aku. Saya cakap tu. Alhamdulillah, masa saya menang tu 2006, 10 tahun lepas tu 2016 baru saya dapat pergi dengan duit saya sendiri. Masa tu saya sedekah bawa siapa? Bawa isteri saya. Lepas tu beberapa tahun tiba-tiba ada rezeki, tiba-tiba jadi Samsul debat. Allah letak muka saya jadi duta. Masa tu saya pergi dengan mak saya, pergi dengan adik saya. Masa tu saya cakap, lepas makan tengah hari di hotel di Madinah, saya cakap, mak, rasa-rasanya nak sponsor lah, sedekah bawa family kita yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah, saya kata. Mak saya kata, kau dah cakap ni, kau kena buat lah, kau jangan main-main di Madinah. Yalah, cakap ni sebab nak buat lah, dia kata. Jadi alhamdulillah, pada tahun 2018-2019 macam tu, akhirnya barulah saya dapat buat kira-kira 15 orang ahli keluarga. Bila bawa ahli keluarga 15 orang yang susah, yang ada senarai masuk insolvency, kena buat rayuan, kena penjamin, 15 orang. Takkan nak bagi package yang biasa-biasa. Bagi package 9,000 lebih seorang. Jangan dijumlahkan. 9,000 lebih kali 15 orang, 2 yang penuh. Pertama buku akaun, yang kedua saya. Clear akaun. Macam tu lah tuan-tuan. Bila menung tu, terdengar bisikan kat telinga ni, nak tunjuk saya manusia biasa. Bukanlah baik sangat Samsul debat ni. Bisik tu dengan apa? Padan muka kau. Kau ceramah bukan main lagi. Kau kata sedekah tak pernah memiskinkan orang. Ambil akaun kau clear. Terdengar ni. Masa tu nak keluar duit banyak macam tu, kita pergi bank isi borang. Saya lantak lah, saya pun sign. Menong. Sampai di KLIA waktu nak pergi, bila keluarga semua berkumpul nak hantar masing-masing nak pergi Mekah ni, pakai ihram masing-masing. Masa tu separuh daripada jumlah duit yang hilang tadi, separuh daripada perasaan tu hilang, separuh lagi ada. Separuh perasaan duit habis ni. Aduh, tak apalah. Tengok semangat, tengok nak pergi. Tapi bila sampai di Mekah, di tanah suci Mekah, saya nampak linangan air mata pada ahli keluarga saya yang pertama kali jejakkan kaki. Ada yang kali pertama naik kapal terbang dan terus pergi ke Mekah. Bila nampak air mata dia orang gembira sampai kat sana, hilang perasaan duit saya habis tadi. Wallahi saya cakap. Dan tiba-tiba dia berdarah sikit lagi sebab pergi Taif ke tambah dia. Aku juga bayar untuk 15 orang tu. 160 riyal ke satu kepala. Bayar. Sebab kalau tak, dia orang takkan pergi. Tak apalah, lain kali. Lain kali saya bayarkan juga pergi. Dan untuk maklumat semua, demi Allah saya cakap kat masjid, sampai di Malaysia
Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Tapi masa tu tak adalah cakap mujur balik modal. Tak ada. Masa tu saya cakap apa? Ya Allah, siapa lagi yang aku nak tolong lepas ni? Ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Jadi, dan alhamdulillah itu tahun 2019 lebih kurang, dan pada tahun ini 2023 pada bulan Februari tempoh hari saya bawa 45 orang dari keluarga saya. Betul tuan, kita nampak benda tu kecil, tapi orang yang pergi semua doakan kita. Mak saya pergi umrah saya ingat dah lebih 10-11 kali dah. Dia dah pergi haji sekali. Tapi dia dengan grup mengaji dia, grup Najihatun Najah, grup Marhaban Berjanji dia tu, setiap bulan kumpul duit. Siapa nak bagi RM50, siapa nak bagi 100 pulang kumpul daripada bulan 1 sampai bulan 11. Terkumpul di bulan 11 tu, dia pilih mana jemaah muslimah yang rajin di masjid tapi orang susah, sponsor dia pergi umrah. Iya, macam-macam yang kita boleh buat sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang fikir sedekah ni, tak apalah, RM1 sudah lah. Cuma kita ubah cara kita sedekah. Macam hari Jumaat, berhentilah bagi pisang. Pisang konon borok ke apa? Banyak tak? Okey, ada yang suka pisang bagus. Tapi sekala tukarlah. Nasi Arab. Seedless grape. Anggur tak ada biji punya. Masa tuan-tuan tak fokus khutbah ni. Kepada jemaah di belakang sana, jangan sibuk mengerjakan anggur saja. Ingat orang kemudian. Agak itu. Tak adalah asinglah untuk jaga masjid, kan? Betul, bagi. Sebenarnya bagi sedekah pisang tu pun ramai yang ajar saya. Dapat kerja, anak dapat masuk universiti, sedekah buah dekat masjid. Ya. Bagi. Nampak kan? Kalau nak bagi kupon percutian ke Redang pun tak ada masalah. Bagus juga. Sebarkan bagi ke orang. Kan? Boleh sajalah. Yang penting sedekah. Kan? Maka seorang bersedekah pada keadaan berkecukupan itu sangatlah wajar hingga tidak terkesan perekonomian. Orang tu duit banyak, so sedekah itu sangat wajar. Akan tetapi seseorang yang bersedekah dalam keadaan kekurangan, mereka itulah orang dermawan yang dijamin syurga untuknya. Dalam keadaan apapun dia tetap dermawan dan boleh lagi berkongsi bersama saudara. Dalam keadaan susah dia bagi. Boleh tak jam tu? Boleh tak jam tu aja? Susah tuan-tuan kan? Termasuk yang bercakap, bukan cakap orang lain. P. Ramlee, kan? Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, pernah satu ketika dia memang hidup dia susah. Pernah satu ketika dia dapat satu duit bayaran sebanyak RM200. 200 masa dulu macam berapa ribu tu. Dia nampak RM200 masa dekat-dekat nak raya sangat. Dia nampak seorang kameraman dia, orang faham. Cuba dengar balik cerita tu. Cerita tu yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat dia, Allah yang rahmat Sattar. Kan? Semua dia cerita balik macam mana kan. Dia tanya, kenapa ni? Kenapa kamu tak balik ke raya? Tak balik. Kenapa tak balik? Itulah ikutkan mak ayah tak sihat, tapi macam mana nak balik? Belanjanya tak ada, dia kata. P. Ramlee ni bukan bagi 100, bagi RM50, dia bagi 200 tu. Nah, pergi balik kampung. Dia bagi semua. Nampak? Itu sebabnya kalau tengok Tan Sri P. Ramlee ni banyaklah dakwah yang dia buat sebenarnya, ikutkan filem-filem dia. Semua orang tengok sampai hari ini, kan? Maka Allah tegaskan bahawa orang yang mendapatkan balasan syurga nantinya adalah orang yang tidak hanya dermawan pada saat memiliki rezeki yang banyak, akan tetapi juga mampu menjadi dermawan pada saat kekurangan atau bahkan kesulitan ekonomi. Ada seorang di Negeri Sembilan ni, dia berniaga, dia datang ke satu rumah anak-anak yatim di Ampangan Negeri Sembilan. Dia pergi ke rumah anak yatim tu, dia kata saya nak sumbangkan ke rumah anak yatim ni. Boleh. Berapa tu? Dia pun bagi RM20. Berbunyi hati yang menjaga tu, RM20 ingat banyak sangat. Dia terdetik dalam hati dia macam tu. Orang tu bagi RM20. Selang 2-3 minggu dia datang lagi, hanya nak bagi semangat RM50.
Selama minggu terdatang dia bagi RM100, RM500. Sampai sekarang setiap bulan tak pernah berhenti bagi RM1,000. Akhirnya yang tadi penjaga anak yatim tadi tanya, minta maaf lah, dulu mula saya cakap RM20. Saya cakap dalam hati saya RM20 bagi, saya minta maaf lah, saya ada perasaan macam tu. Terima kasih lah kena bagi banyak. Dia kata apa? Tak apa, dia kata. Sebenarnya dulu saya bagi RM20 sebab saya baru nak mula berniaga. Kemudian bila saya nampak Alhamdulillah berkembang rezeki saya, keuntungan saya tu saya bagi lebih. Dan sampailah hari ini Alhamdulillah saya cuba istiqamah bagi RM1,000. Nampak? Maknanya tuan-tuan, ambillah pengajaran. Ini kita awal bulan RM1, tengah bulan RM1, tapi gaji pun RM1. Mempertahankan keseringgitannya. Cubalah kita improve, orang kata kan. Kita cuba, orang kata, mempertingkatkan dari masa ke semasa. Ada rezeki lebih, bagi lebih. Nampaklah. Macam kenui kahwin, kita buat kenui kahwin anak kita. Kalau anak kita tu bagi peruntukan lebih, kita tambah lauk dia okey sikit. Kan? Macam tu lah. Maka Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga ada 3. Penguasa yang adil, suka bersedekah, dan diberikan taufik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bersedekah dengan tujuan mencari pahala dari Allah dan hidupnya, diakhiri dengan sedekah itu, nescaya dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Ahmad. Ingat tak 7 golongan yang mana Nabi sebut akan mendapat perlindungan arasy Allah, yang mana tak ada perlindungan selainnya pada hari akhirat nanti? 7 golongan. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang mana dia berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera, faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak tahu, makna merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian pada waktu malam hari, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Maknanya orang ni ambil yang tadi, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dirahsiakan sumbangannya. Oh, ni pun sedekah juga ni. Ingatkan tadi tak faham, aku dah lah banyak kali dah tadi tu. Kan? Beginilah yang berhormat Datuk, keperluan ekon yang sangat kritikal untuk jangan risau, pagi esok datang pejabat. Tapi memang ia rahsiakan sumbangan ni. Kita kalau boleh tak nak tahu, ada satu hamba Allah, dia sumbangkan masjid. Satu hamba Allah di Malaysia. Dia tanya, dia datang Negeri Sembilan, dia kata ada tak tanah, dia kata. Kenapa nak? Dia nak wakafkan untuk ayahandanya. Dia pun beli tanah harga 5 juta lebih. Dan harga masjid tu bernilai hampir 50 juta di Seremban 2. Di mana dia terus ingat, alang-alang dah wakafkan satu tanah, ada tak satu tanah lagi untuk diri dia? Itu yang Masjid Bandar Baru Senayan tu, dia beli harga tanah 6.5 juta, kos pembinaan masjid 100 juta. Dan dia sumbangan tu siap yang paling hebat sekali tuan-tuan, yang tak tahan tu. Ada satu petak dekat masjid, dia kata kalau aku mati nanti tanam aku kat situ. Dah siap booking lubang kubur. Pengurusi khairat kematian lepas hilir 1, lepas hilir 2 pun tak booking lubang tu. Dia bina masjid, siap bagi tahu kalau aku mati besok situ tanam. Bayangkan masjid tu, kalau kita pergi masjid Bandar Baru Senayan tu, cuma tengok, ya Allah, cantik betul. Ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak ramai sangat lah.
Bila time main Jumaat ramai. Tak adalah, dia sebab masjid tu terlalu besar. Masjid tu besar betul. Dia satu ruang dia tu macam Masjid Nabawi. Dia punya reka bentuk dia. Kalau ada peluang singgahlah pergi. Ada yang dah pergi kot kan. Jadi cuma beza dengan masjid ni lebih kurang je. Dengan masjid ni lebih kurang, cantik ni lebih kurang. Cuma sana ada aircon, itulah nak beritahu. Dia kalau 2-3 kali sebut biasa makbul tuan, insya-Allah. Kan? Ya. Dan begitu juga sedekah tanda syukur. Ya. Sedekah yang diterima dan bernilai sisi Allah adalah sedekah yang ikhlas dan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Jangan kita ungkit apa yang kita dah beri. Sebab apa yang kita ungkit, kan? Apa yang kita ungkit, malaikat akan padam. Contoh, dia tu dulu susah, aku yang tolong, malaikat padam. Nampak? Jangan kita ungkit-ungkit. Orang perempuan paling gemar ungkit. Jangan ungkit. Abang dah lupa jasa baik saya pada abang. Abang ingat tak waktu abang susah dulu? Ni. Gelang saya, rantai saya, simpanan saya dalam ASB, licin abang kerjakan. Saya masak hari-hari untuk abang. Ya Allah, malaikat tadi. Yang tadi itu dah padam dah. Yang licin tadi dah padam dah tu. Saya buat air kopi untuk abang hari-hari. Pahala buat kopi padam. Saya masak lauk kegemaran abang. Pergi ke pasar punya jauh jalan kaki. Jalan kaki pahala tadi padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Habis pahala beranak 7 orang. Muflis pahala. Jangan. Jadi macam orang lelaki. Orang lelaki mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak balas ni? Macam tak ada jasa ni. Kan? Jadi orang perempuan lepas ni kalau marah pun jangan ungkit. Jangan ungkit. Rugi. Abang dah lupa macam-macam dah saya buat untuk abang. Ambil. Lu fikir dah sendiri. Macam tu dia cakap. Kalau sebut kan kena padam. Baik jangan sebut. Biar dia fikir. Macam tu. Jadi makna kata, usah segan melangkah ke alam kebaikan kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Mati bukannya jauh sangat pun dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bagi, kita bagi tuan-tuan. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, telah dekat kepada manusia hari yang akan menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Dalam surah, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran tu pun beritahu bagaimanakah kan, sesungguhnya hidupan di dunia ini sementara, pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya mereka sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia hanyalah satu kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan memperdayakan. Juga tengok ada orang yang kat felda tertentu yang tiba-tiba kerajaan nak ambil, nak bangunkan tanah-tanah tu, kemudian dia jadi jutawan segera. Ingat tak? Jadi jutawan, marah kesenangan yang memperdayakan. Belum dapat duit dah booking kereta yang bintang 3 tu. Saya tak nak sebut aja nama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kan? Dia dah booking dah ni, dia dah booking itu, dah beli ni. Tapi akhirnya tak sampai berapa bulan duit habis, rumah, tanah semua tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak beringat kadang-kadang. Kesenangan memperdayakan. Beli kereta besar, kereta baru, berapa lama baru? Rumah berapa lama? Tengok orang perempuan, orang lelaki yang dekat sini, orang felda, rumah bungalow, rumah banglo. Rumah banglo sebiji-sebiji tu. Sekarang rumah dekat felda cantik-cantik. Saya lalu tadi, sebiji-sebiji. Siap ada drive thru. Perasan tak? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, anak seorang-seorang keluar. Bergema rumah, abang. Apa.
Makan bang, makan bang, makan bang. Apa? Pekak ke? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Betul tak? Betul. Air minuman extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai. Air bersih makin tak ada. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Nak belajar apa maksud teman sejati, tanyalah orang-orang lama. Dia berkawan macam mana? Apa masalah kau? Kau kata kau kawan aku, kenapa kau sakit kau tak beritahu aku? Macam tu kawan baik. Kau nak pakai duit, ini dunia ni, kau cakap dengan aku berapa kau nak pakai? 1000 je. 1000. Nah, ambil 100. Tengok. Walaupun 100 dia bagi. Itu maksud teman sejati. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Cuma kita sayang-sayang sangat dunia. Bukannya kita akan lagi pergi ke dunia. Dunia ni sementara sifatnya. Samsul Debat ni berapa lama nama Samsul Debat, sampai masa besok keluar pencamah lain. Samsul Debit, Samsul Debak, Samsul Debuk, semua keluar. Tuan-tuan nak belagak dengan Samsul Debat, tak ada benda. Iya. Tak ada benda. Ui, kau tak nampak tu pegawai nombor 1 kat pejabat tu. Dia pegawai berangkat nombor 1 kat pejabat tu, tiba-tiba kat hujung dinding masjid kepala tu bencen. Sampai masa. Jadi buat apa kita nak sombong dengan dunia? Tak ada apa pun. Duit jangan simpan, sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Ulama rasa macam wakil rakyat pula aku. Tak adalah. Dengan ini saya mengumumkan melancarkan tabung kutipan bersempena untuk program-program pembangunan masjid. Jadi mana tabung tu? Jalan sekarang. Dah jalan dah. Ya, capek nak jalan. Jalan sekali lagi. Tak payah dah buat beg raba. Kain plekat tu tak ada poket. Cik buat macam ni. Cik jangan, dah tahu dah kan. Tak apa, nombor akaun ada. Nanti kita akan share kepada semua yang sedang tengok secara live. Boleh nanti baca nombor akaun yang dikongsikan oleh Jawatan Kuasa Masjid. Nanti boleh bank in kan. Bagilah berapa-berapa yang nak bagi ya. InsyaAllah ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kau berada di waktu petang hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika berada di pagi hari, jangan menunggu petang hari. Pergunakanlah waktu sihatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya jangan panjang angan-angan. Kita ni hidup paling lama pun 60 tahun. Menurut kajian orang Malaysia hidup 60 tahun paling lama. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau dia umur dia cecah 100 tahun, dekat simpang masuk tu, dekat pintu gerbang tu ada tugu muka dia. Manusia tertua dia Felda lepas hilir 1 dan 4. Tapi tak adalah tuan-tuan. Mana kita tahu kita mati bila? Tahu tak mati bila? Tak tahu. Jadi kalau nak sedekah, sekaranglah waktu ni. Faham? Lain lah kalau ada notis board kat luar, senarai kematian minggu ini. Dah tahu dah. Lepas Zuhur je dia update. Kita lepas Zuhur kita pun tengok, weh balik-balik, nama tak ada balik. Jangan, weh nama kau. Bila tu? Besok mati. Masuk dalam jumpa imam. Tolonglah mam, minta tangguh seminggu jadilah mam. Minggu ni nak keduri nak kahwin ni. Imam satu lah tu. Kita cubalah dulu minta, manalah tahu kan. Imam pun doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah,
Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Makbulkan doa. Ya Allah, seorang jemaah di masjid ini, ya Allah, nama siapa? Namanya si Fulan bin si Fulan, ya Allah. Dia minta tangguh, ya Allah. Dapat seminggu jadilah, ya Allah. Kan sebab dia nak kenduri anak dia kahwin, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Dah pergi tengok. Dia tengok nama padam nama dia. Dah yang bawah tu pula naik celaka betul, aku pula mati dia. Tak berhenti dah, dia pula masuk dalam jumpa imam. Tolong imam, dah suruh semua. Bila imam nak balik? Tak, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita pergi hospital kan, kita nampak orang tu. Oksigen tu turun naik. Yang lalu tu, aku rasa tak besok lusa mati ni. Dia keluar hospital, tak tengok kiri kanan, gelek ke taksi, dia yang mati. Yang oksigen tadi keluar, dia baca Yasin untuk orang. Nak cakap apa? Itu sebab mati ni bukan kita jangka, tuan-tuan. Ya. Dan bila kita bersedekah, tuan-tuan, bila kita bersedekah, apakah kelebihan-kelebihan kita bersedekah dalam membawa berkat? Kalau kita tengok, macam disebutkan dalam satu hadis, kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu. Apa antara balasan orang bersedekah? Pertama, dapat menghapuskan dosa. Dengan bersedekah hapuskan segala dosa dan kesalahan terdahulu, namun terlebih dahulu mestilah segala dosa itu dikesali dan diinsafi dengan taubat nasuha agar tidak mengulanginya lagi. Baginda SAW bersabda yang bermaksud, sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti mana air itu memadamkan api. Melainkan jemaah-jemaah di sini yakin, alhamdulillah, Ustaz Samsul Debat, setakat bulan Oktober ni saya memang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Siapa yang rasa dia tak ada dosa, tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri. Ya. Kita mesti ada dosa. Tadi saya lalu, tadi dah orang dah berdosa dah. Tingginya Samsul Debat, dia kata. Salah ke aku tinggi? Itu cakap. Kan, tu belum cerita lagi. Dalam TV nampak tua kan, wah ajar betul. Tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Iya kan, tak apa, kita kena mengumpat tu. Kita ni mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh orang, kita mungkin tak curi, kita mungkin tak derhakakan mak ayah, tapi satu penyakit orang Felda kat sini, penyakit orang kita ni, iaitu senang bersangka buruk. Buang perasaan tu. Jangan sangka-sangka buruk, tak elok, berdosa. Jangan. Tak baik. Ni mesti ni mesti, ayat mesti tu. Yang seorang tu confirm dia kata. Macam mana dia boleh confirm tu? Garanti punya. Kadang-kadang kita tengok dalam media sosial kan, dalam Facebook ke mana-mana lah, letak muka satu pemimpin, tak payah tulis apa-apa, letak muka je, jangan tulis apa-apa, letak muka je. Tengoklah komen bawah tu, kepala bapak semua keluar, mati lagi baik, sudahlah kau tak berguna punya orang. Komen-komen tu, tiba-tiba datanglah imam pun komen. Cubalah kita berkata yang baik. Bukankah Nabi mengajar kita, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik yang kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Ada komen bawah tu, reply bawah, sudahlah kau pun sama. Dia kena pula. Iya tuan-tuan. Yang herannya, yang kutuk-kutuk ni semua kan, yang kutuk-kutuk ni semua, kebanyakannya minta maaf cakap orang Melayu beragama Islam. Bayangkan tu, apakah tak berdosa? Kadang-kadang kat masjid eloknya ni, diam. Dalam media sosial dialah orang membalun orang aja kerjanya. Ingat apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Orang perempuan jangan suka-suka komen dekat ruangan artis tu, tak guna punya jantan, mati lagi baik.
Artis tu nak bercerai apa semua, kita komen macam kita hari-hari duduk rumah orang. Dah lah nama dia sama dengan aku. Dengan aku pun kena. Apa hal? Kan? Jangan. Kita doa. Bila kita nampak tu, semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian berdua. Apa salah? Ini tulis yang bukan-bukan aja. Jangan. Kedua, sedekah dapat memisahkan diri dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Selain daripada itu, walau bersedekah apapun dengan bilangan sedikit sekalipun dapat mengelakkan diri dari api neraka. Sabda baginda lagi, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Nampak? Sedekah buah tamat. Malam ni kat masjid ada program beli buah tamar sedekah. Ini buah tamar nak jumpa bila? Puasa. Tengok ijma' ulama' sependapat semua puasa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub hilang, tuan-tuan. Masa bulan puasa dah nazak-nazak dah iklannya. Makanlah buah tamar Yusuf Tayyub. Nazak dah bunyi. Pagi raya meninggal kawan tu. Tiba-tiba puasa tahun depan Yusuf Tayyub ada lagi, hidup lagi. Jadi orang perempuan sebagai orang yang menyediakan makanan di rumah, makanan sunnah yang kena ada kat rumah, habbatus sauda, buah tamar dan madu. Faham perempuan? Faham ke tidak? Madu. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham nak? Setuju tak? Astagfirullahaladzim. Nak maksud saya madu lebah. Kan saya kata tadi jangan sangka buruk. Dah ajar tadi. Itulah dia. Orang membuat sangka buruk tak habis-habis. Maksud saya madu lebah bukan madu Tesla. Madu lebah. Tahu? Okey. Yang ketiga, sedekah dilipat gandakan pahala. Sedekah perbuatan yang sangat disukai Allah. Perumpamaan orang yang menerima sedekah harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan setiap untai itu terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan orang yang kendaki. 1 sama dengan 700 kali ganda. Ugi kita kan sedekah. Kalau nak bagi sedekah, bagi terbaik. Tengok Nabi. Nabi pakai baju baru. Sahabat tegur, cantiknya baju kau ya Rasulullah, bagilah kat aku ya Rasulullah. Sebentar, Nabi kata. Nabi masuk dalam, Nabi pakai baju lain, Nabi bagi baju baru tadi. Sahabat sebut lagi, baju ni pun cantik ya Rasulullah, boleh tak bagi kat aku? Sekejap, Nabi masuk dalam, Nabi tukar baju kedua, Nabi bagi baju tu. Nabi pakai baju ketiga dah. Sampai baju ketiga ni, cantik juga baju ni Rasulullah, boleh tak bagi kat aku? Orang lain pula nak. Nabi masuk pakai baju keempat, Nabi bagi baju ketiga, dan Nabi tahan, cukup, jangan minta lagi, ini sahaja yang aku ada. Cuba orang perempuan baru dapat telekung baru, Siti Khalilah. Saya tak nak sebut jenama satu lagi, dia tak taja ceramah kita. Siti Khalilah ni saya wujudkan sendiri. Cantik betul telekung Siti Khalilah ni. Anak beli kat KL. Dia pun cakap, bagilah kat aku cantik telekung kau. Nia nampak. Dia tak bagi. Bagi sedekah, orang yang nak beritahu tadi, Nabi bagi yang terbaik. Contohnya, kita masak apa sedap. Ni, Assalamualaikum, salam ni, kebetulan buat spaghetti. Makanlah, ambil lah. Terima kasih lah banyak, susah. Yang sedap memang spaghetti kau sedap, teragak. Nampak? Yang seorang pula bagi mihun Singapura. Ya Allah, yang terbaik bagi. Ni ada kuih lapis ya Allah, seorang kau bagi aku pun banyak sangat. Kebetulan tak jadi bagi orang buat apa. Nak bagi yang elok, ada kuih tak jadi bagi kau orang.
Bagi yang elok-elok. Faham macam tu. Bagi sedekah yang terbaik. Yang keempat, kelebihan sedekah dapat melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat. Jambatan titian Siratul Mustaqim tidak ramai berjaya harungi, tetapi akan menjadi lebih mudah pada orang yang gemar bersedekah. Janganlah kedekut, kerana bersedekah akan jadi pembantu dan penolong kita di akhirat nanti. Jangan kita kedekut. Kemudian memadamkan kepanasan alam kubur. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keenam, dapat naungan pada hari akhirat yang saya cerita tadi. Yang tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Habis yang tangan kanan bagi, yang tangan kiri tahu tu, yang tunjuk-tunjuk dekat orang tu, itu pun baik juga. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah tu beritahu macam mana kalau bagi dengan tunjuk pada orang lain itu, dengan menunjuk-nunjuk pada orang lain dengan niat supaya menjadi contoh yang baik supaya orang lain ikut, maka itu baik bagi kamu. Tapi kalau kamu bagi tanpa orang lain tahu, maka itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau ada orang bagi tunjuk-tunjuk, contoh kita nampak Ustaz Abid Liu tu dia bagi, kita nampak orang ni bagi, ini konten ni, kita tak tahu dalam hati dia, tetapi kita anggaplah dia bagi itu dengan niat supaya orang lain boleh buat benda yang sama macam dia. Macam tu je. Tu yang kadang-kadang YB bagi dia kena tunjuk depan orang, bukan apa. Sebab bila bagi, orang lain pun boleh bagi, bukan YB je bagi. Dan YB kena tunjuk bagi sebab dia tahu peruntukan dah diberikan pada orang tu. Sebab kadang-kadang ada orang, aku tak pernah dapat apa pun ada, tapi dia kena tunjuk. Tahu? Jangan kita tunjuk lah tu. Tak. Ada sebab dalam bab tunjuk-tunjuk yang dibenarkan dalam Islam. Ada. Contohlah kalau kita masuk dalam masjid, nampak tabung, berlumba jadi orang yang pertama masuk duit dalam tabung. Sebab bila masuk yang pertama, ada orang lain nampak, dia tak ya pula lah, aku pun nak bagi juga. Dapat pahala tambahan, tuan-tuan. Sebab menggerakkan orang lain pun bagi sedekah. Faham maksud saya? Macam tu yang kadang-kadang orang tu kahwin lebih tu dia tunjuk ke orang. Bukan, tajuk lain. Nanti kan tak panggil ceramah, kita tajuk lain. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kan? Tak ada. Sebenarnya orang lelaki ni, orang perempuan kena ingat. Orang lelaki kena faham, sunnah yang paling susah dalam bab kahwin lebih ni adalah adilnya. Kadang yang seorang pun tak mampu berlaku adil, macam mana nak lebih? Betul tak orang perempuan? Pokoknya kuat jawapan ni, tuan-tuan. Sebab memang tak ada harapan orang sini, tuan-tuan. Yang ketujuh, akan dimasukkan ke syurga tanpa hisab dan seksa. Allah akan bukakan pintu syurga bagi golongan yang gemar bersedekah kerananya, asalkan niat sedekah itu adalah ikhlas. Tapi ingat, apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Macam tu lah. Okeylah, diam tu okey lah tu. Saya pernah ceramah maulud ni, ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Saya tanya. Seorang makcik tu jawab, nak ceramah lah. Tanya pula dia. Salah pula kan? Jadi ikhlas ni kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik. Aku sedekah kat dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Makna tak ikhlas. Nampak? Ingat tak orang dulu kalau tolong kundi kenara, dia pun cakap, terima kasih lah kau tolong aku. Mengada lah kau tak ada benda pun lah, sikit aja tu. Terima kasih. Kena marah, terima kasih. Nampak tak? Iya. Ya? Jadi mana kata, kelebihan dia kalau ikhlas dapat masuk syurga tanpa hisab dan seksa. Itu yang kita nak. Kemudian menambah rezeki kekayaan. Jangan sekali bimbang akan berkurangnya rezeki kerana memberi sedekah pada orang lain. Sesungguhnya dengan bersedekah akan meluaskan dan membukakan pintu rezeki kepada kita. Saat kita tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah, kecuali bertambah dan bertambah. Kadang-kadang rezeki ni tak semestinya duit.
malam tadi. Berapa ramai orang yang tidur tak sempat minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Tengok wrestling, tidur. Pagi tadi hidup lagi. Tengok drama tu, melastik ke hatimu. Apa tajuk tu? Yang jananik tu lah. Saya tak tengok orang share dalam TikTok kan? Kita tengok terlelap sampai pagi. Tiba-tiba pagi tadi hidup, dan tak ada siapa pun kecewa pagi tadi. Aduh, kenapalah hidup lagi ni? Tak ada. Nampak tak? Allah bagi. Kadang-kadang Allah bagi rezeki apa? Kahwin cepat. Jambatan dia pendek, dah cepat dapat jodoh. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh. Tapi Tuhan bagi yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu, pun rezeki Allah bagi. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin, sebab Allah bagi peluang dia berbakti pada kedua ibu bapa dia. Nampak tak? Itu sebabnya kita kena faham. Kerana Allah bagi rezeki apa? Sihat walafiat. Badan gemuk, besar, makan banyak, penyakit tak ada. Rezeki. Samsul debat hari Jumaat lepas tumbang tu kan. Tumbang. Nak diet sangat punya pasal. Kan? Nampak tak sikit? Nampak tak? Hari Jumaat tumbang masuk KPJ section 20. Sampai hari Senin tak ceramah. Hari Selasa itu barulah saya ceramah balik semula. Air kurang, lepas tu badan dah penat sangat. Hari-hari ceramah, jauh-jauh pula tu lapar. Dah lah lapar, hilir pula tu. Kan? Itu yang suruh booking tahun depan jauh-jauh sikit tu. Tak adalah, saya suka datang sini. Nanti panggil lagi mudah-mudahan aircon dah ada. Adalah gurau tuan-tuan. Tapi betul. Jadi itu saya kata tadi, menambah rezeki, macam-macam rezeki. Allah bagi kita sihat, Allah bagi anak ramai. Ya Allah Akbar. Felda ni kebiasaan dia jarang anak sikit. Bagi salam menyaut beranak lah. Assalamualaikum, salam, beranak kawan tu. Assalamualaikum, salam, beranak. Ada tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. La ilaha illallah. Iya, cuba tanya Haji ni, berapa anak tu Haji? 6 bak tu. Haji berapa? 3. On the way. Tuan Imam berapa anak? 7. Nampak? 10 mana 10? 10 mana 10? Ada 10. 9. Ibu-ibu 8. Tak ada. 8 tak ada. Ya, orang Felda saya tengok memang anak ramai-ramai, rajin dia beranak, betul. Bila time raya penuh parking. Yelah, dulu pukul 8 dah gelap kan, current tak ada, raba-raba terasa. Tapi rezeki dia masa tu susah, betul, susah. Tapi rezeki anak membesar, semua berjaya-berjaya. Nampak tak? Iya, betul. Cuba tanya YB Sahar tu, orang kampung tu, tengok akhirnya berjaya. Kalau saya tahu dia pakai sampin malam ni, aku pun pakai sampin datang kan. Ada geng boleh teman kan. Iya tuan-tuan. Saya lama dah tak jumpa YB Sahar ni. Dulu lah saya ingat saya jumpa masa yang persidangan kelab UMNO Negara dulu kan. Dululah, lama dah. Lama dah. Lepas tu tengok dia dalam TV je kan. Kemudian amalan yang tidak putus sampai mati, sedekah. Contoh kita bagi sedekah untuk masjid. Masjid gunakan untuk aircon. Dah contoh. Betul. Selagi mana pakai aircon tu mengalir sampai kita dah dalam kubur ni. Dalam kubur, Allah kena seksa tiba kamsal ni. Orang tengah on aircon, pahala untuk engkau sampai. Iya. Pasang pula aircon, pintu buka, sejuk sampai ke jalan. Sampai orang jalan pun nampak pahala sekali dengan kita. Nampak tak? Iya. Lepas tu pergi masjid pula. Kita pergi masjid, ajak ni, ada bawa anak-anak kecil ni datang masjid kan. Anak-anak pula, bila kita dah meninggal, anak-anak pergi masjid. Abang ni rajin betul pergi masjid. Bukan apa, dulu arwah abah dulu dengan arwah mak dulu memang tak pernah tinggal pergi masjid. Mengalir pahala sebab dia ingat kita yang ajar dia pergi masjid. Nampak tu? Ini tak. Besok kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Balalah arwah tu dalam kubur yang main. Karaoke pula dia ajar budak tu kan. Kemudian apa? Memanjangkan umur.
Sungguh indah dan ajaib amalan bersedekah ini, sehingga kan Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa dengan bersedekah dapat memanjangkan umur pemberi sedekah itu. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Itu sebab kita sedekah, sedekah panjang umur. Tapi bila kita doa waktu semayang, kita doa, ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku ya Allah, jika ada keberkatannya kau murahkan rezeki aku ya Allah. Macam tu doa. Jangan main doa, ya Allah panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Jangan macam tu. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Dan nanti Allah bila lah nak mati ni. Jangan macam tu. Kan? Doa. Kemudian dengan bersedekah seikhlas hati yang ke-11 dapat menyembuhkan penyakit orang bersedekah itu, kerana sedekah dapat membersihkan hati dan fikiran. Namun semua itu adalah dengan izin Allah, yang mana baginda bersabda, ubatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kadang kita sakit, sedekah. Tak tahulah kenapa. Sedekah, sakit-sakit badan, sedekah. Sedekah. Kemudian menghindarkan dari segala bala dan bahaya. Sedekah juga dapat menjadi penolak bala, musibah dan kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah. Ingat ni, bersegeralah bersedekah, kerana musibah dan bencana tidak mampu mendahului sedekah. Nampak? Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu kalau dia nak bermusafir, dia lalu masjid, dia lalu surau, dia berhenti, dia akan masuk duit dulu dalam tabung, baru dia jalan. Orang dulu macam tu. Kita yang kadang-kadang lupa. Dan satu lagi, siapa yang ada masalah keuangan akhir-akhir ni, ada masalah duit, masalah nak apa, duit dasar hidupnya macam dah sempit sangat, Nabi ada bagi teori. Nabi kata apa? Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini, iaitu jangan tinggal sedekah subuh dan juga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Buat tu, insya-Allah berubahlah hidup itu. Ambil nombor akaun NGO masjid ke tadi, transfer. Waktu subuh Allahu Akbar, transfer online. Akaun bank apa? Bank muamalat, nombor akaun, description, doakan saya kaya, macam tu. Amount RM1, itu tak tahan tu. Asal amount ni RM1, tak pernah laporkan. Itu sekatilah janji, biarlah sedikit tetapi ikhlas dan berterusan. Itu penting. Bagi. Sebab Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada yang menerima. Ingat. Maka jangan berkira-kira untuk memberi sedekah. Hulurkanlah bantuan dengan kudrat yang ada. Paling mudah dan ringan, senyumlah, kerana sombong itu sifat yang tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan rezeki. Budi itu gambaran jiwa, berbuat baik jangan dikira, memberi sumbangan sehabis daya, pahit dan sakit jangan dikira. Hidup kita jangan selalu mengorang, hiduplah selalu berkasih sayang. Jangan kita musuhi orang, bondo yang buruk hendaklah dibuang. Dalam hidup muliakan hati, menolong orang sesuci hati. Sesama makhluk kita mengasihi, tidaklah kita jadi tokoji. Janganlah jua kita lupa, bukan semua sonang cap kita. Sikit ke banyak tetap tak kira, semoga ikhlas jadi penanda. Jadi kalau ada peluang, bagilah sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Yang penting bagilah sumbangan seikhlasnya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan menyerap ke dalam jiwa. Bagilah sumbangan tuan-tuan. Selagi ada peluang, bagilah. Sebab sebagai satu contoh lah saya nak bawa cerita. Cuba tengok ya. Ada orang, menurut anak murid debat saya di USIP debat kajian, 90% mereka yang mengidap penyakit kanser. Cuba tengok siapa yang semasa dia meninggal sebab kanser. Yang sakit kanser akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik.
Dia akan meninggal pada bulan Rajab, Syaban, Ramadan ataupun Isnin, Khamis, Jumaat. Cuba tengok, betul ke tak? Dan kebanyakan mereka yang sakit kanser ni, dia dah boleh tahu dia nak pergi bila. Itu sebabnya sebelum dia meninggal, dia dah bagi tahu dah, mak, duit Alung tu keluarkan semua, nanti 20,000 mak dengan ayah pergi umrah, lepas tu 10,000 bagi ke Alung, Alung nak berniaga, lepas tu yang balance lagi 20 tu, 20,000 tu mak pecahkan 1,000 mak hantar dekat wakaf-wakaf masjid, dan balance lagi 500 mak top upkan handphone. Sebab aku top up handphone, dia telefon semua orang, dia nak minta maaf. Bukankah itu yang Nabi sebut, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Itu sebabnya kita buatlah tuan-tuan, ya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok bunyi ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak tunjuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu sahaja daripada saya. Sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib, yang mana atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sauk dia bawa balik sekarang, tahu. Yang